Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua murid cikgu. Cikgu harap kamu dalam keadaan yang baik di rumah. Kita bertemu lagi untuk sesi matematik tahun 3 bersama Cikgu Nur Afika. Cikgu harap kesemua anak murid cikgu seramai 29 orang dari kelas 3 Al-Razi telah bersedia. Okey, kita tengok dulu apa yang kita nak belajar untuk hari ini. Kita tengok objektif pembelajaran kita pada hari ini. Pertama, cikgu akan ulang kaji tentang pecahan bentuk termudah. Okey, pecahan bentuk termudah ni kita dah belajar masa sekolah hari tu. Ini adalah tajuk terakhir yang kita belajar di sekolah hari tu. Dan cikgu akan ulang kaji sikit dulu hari ini. Okey, yang seterusnya kita akan tengok tentang pecahan tak wajar dan nombor bercampur. Okay, hari ini adalah benda yang barulah untuk pecahan tak wajar dan nombor bercampur ni benda yang baru. Pecahan tak wajar sebenarnya kamu dah tahu, tapi ada kaitan dengan nombor bercampur yang cikgu nak tunjukkan kepada kamu pada hari ini. Okey, kita tengok dulu pecahan bentuk termudah. Kita ulang kaji semula balik tentang pecahan bentuk termudah. Okey, katakanlah cikgu ada satu bentuk kat sini. Okey, cuba kamu sebutkan berapa pecahan dia yang dah warna hijau tu. Berapa? 2/4. Okey. Lepas tu cikgu ada satu lagi bentuk. Ini pula adalah 1/2. Tapi kalau kamu tengok dari segi saiz dan dia punya tempat kawasan yang dia lorek, 2/4 tu sama tak dengan 1/2? Sama kan? 2/4 adalah sama dengan 1/2. Jadi 1/2 adalah pecahan bentuk termudah bagi 2/4. 1/2 tu memiliki digit yang lebih kecil, jadi dia adalah dalam pecahan bentuk termudah. Tapi macam mana kita nak cari ni? Ingat lagi tak murid-murid macam mana kita nak cari pecahan bentuk termudah? Okey, tak apa, kita ulang kaji semula. Kamu boleh rujuk buku teks kamu pada muka surat 85. Okey, boleh rujuk buku teks muka surat 85. Okay, kat sini dia kata 2/4 sama nilai dengan 1/2. Macam mana dia buat? Ingat lagi tak? Dia kena bahagi. 2/4 ni kamu cuba fikir, duduk fikir. 2/4. 2 dan 4 ada dalam sifir berapa? 2 dan 4 tu mesti ada dalam sifir yang sama untuk kita bahagi. Sebab kita nak kena bahagi atas dan bawahnya dengan sifir yang sama. Okey, jadi kita tengok 2 dengan 4 ada dalam sifir 2. Jadi 2 bahagi 2 sama dengan 1. 4 bahagi 2 sama dengan 2. Jadi kita akan dapat 1/2. Maka 1/2 adalah pecahan bentuk termudah bagi 2/4. Okey, kalau pecahan bentuk termudah ni yang paling penting kamu kena tahu sifir. Kamu kena tahu digit-digit tu ada dalam sifir mana. Sifir tu mesti sifir yang sama lah. Atas pun mesti ada sifir tu, bawah pun mesti ada sifir tu. Pengangka ada sifir yang sama, penyebut pun dalam sifir yang sama. Okey, kalau macam yang ni dia bahagi 2. Tengok pula soalan seterusnya. Okey, dia suruh cari pecahan bentuk termudah bagi 3/9. Okey, 3/9. Kat sini ada gambar rajah untuk 3/9. Okey, kalau gambar ni dapat 3/9 macam ni. Dan dia dah dapat dah jawapan 1/3 kat bawah ni. Tapi kalau dia tak bagi gambar rajah, macam mana pula? Okey, ingat cikgu dah kata dah tadi, untuk kita cari pecahan bentuk termudah, kamu perlu tengok pengangka dan penyebut dia ni ada dalam sifir mana. Dia dalam sifir mana yang mesti samalah, atas dan bawah pengangka dan penyebut tu mesti dua-dua ada dalam sifir tu lah. Okey, contohnya macam soalan ini 3/9, 3 dan 9. Okey, kita jumpa dah dia ada dalam sifir 3. Jadi kita kena bahagikan 3 atas dan bawah. 3 bahagi 3 sama dengan 1 dan 9 bahagi 3 sama dengan 3. Jadi kita dapat pecahan bentuk termudahnya ialah 1/3. Okey, kita tengok contoh lain pula. Katakanlah soalan tu minta kamu cari pecahan bentuk termudah untuk 6/10. Okey, apa operasi yang terlibat murid-murid? Bahagi kan? Tapi sebelum kita nak bahagi, kita kena fikir dulu. 6 dan 10 ni ada dalam sifir mana? 6 dengan 10 sifir berapa? Paling senang kita boleh ambil sifir 2.
Jadi 6 bahagi 2, 10 pun bahagi 2. 6 bahagi 2 jawapannya ialah 3. 10 bahagi 2 ialah 5. Okey, ingat kena bahagi saja, tapi kamu kena tahu sifir lah. Jadi kat rumah jangan pula lupa sifir. Okey, seterusnya ada 4/8. 4/8. 4 dan 8 ni dalam sifir mana? Sifir 2 pun ada kan? Sifir 3 tak ada. Sifir 4 pun ada. Okey, kalau dia ada dalam sifir 2 dan sifir 4, lebih baik kamu ambil sifir 4. Dia cepatlah sikit kalau kamu ambil sifir 2, nanti kamu kena bahagi banyak kali. Okey, tapi tak ada masalah. Boleh juga ambil dalam sifir 2. Tapi cikgu nak ambil sifir 4. Okey. 4 bahagi 4, 8 pun bahagi 4. Dia mesti sama lah sifir atas dengan bawah tu. Kamu kena guna sifir yang sama. Jadi kita akan dapat 1/2. Cikgu harap kamu masih ingat lagi lah. Okay? Sepatutnya kamu masih ingat lah sebab kita dah belajar di sekolah dan cikgu pun dah bagi latihan sebenarnya. Okay? Cikgu harap kamu boleh faham untuk pecahan bentuk termudah. Okay? Seterusnya baru kita nak masuk tajuk baru untuk hari ini, iaitu pecahan tak wajar dan nombor bercampur. Pecahan tak wajar kamu dah tahu. Apa pecahan tak wajar? Macam mana? Bila pengangkanya lebih besar daripada penyebut. Bila yang atas lebih besar dari bawah. Contohnya 11/7, 6/5. Itu adalah pecahan tak wajar. Okey, contoh yang lain 13/5, 17/4. Ini adalah pecahan tak wajar. Bila nombor yang atas lebih besar dari bawah. Pengangka lebih besar dari penyebut. Itu dinamakan pecahan tak wajar. Okey, seterusnya katakanlah nombor 1, 2/5. Dia ada pula 1 terkeluar kat depan ni. Ini 1 nombor bulat, lepas tu ada pecahan. 1 nombor bulat dan ada pecahan wajar. Okey, apa dia pula benda ni? Tengok pula satu lagi contoh. 2, 3/4. Ada 2 kat luar. 2 ni adalah nombor bulat. 3/4 adalah pecahan wajar. Ini adalah nombor bercampur. Okey, nombor bercampur ini adalah gabungan nombor bulat dan pecahan wajar. Dia ada 1 nombor di depan dia. Itu adalah nombor bercampur. Okey, cuba kamu rujuk buku teks kamu pada muka surat 87. Buku teks pada muka surat 87. Okey, kat atas ni ada gambar pi. Ada gambar pi. Okey, ada berapa pi yang dia lengkap bahagian dia? Ada 1 kan? Ada 1 pi, sebiji pi ni tak disentuh lagi. Dan sebelah dia ada lagi 1/4 bahagian pi. Ini 1. Okey, kita pindahkan gambar pi ini kepada gambar rajah ni. Okey, pi 1 yang lengkap dan ada 1/4 lagi pi. Jadi, nombor bercampur di sini adalah 1, 1/4. 1, 1/4. 1 yang di nombor bulat ni adalah yang kawasan yang semuanya ada lorek. 1 ni maksudnya semua kawasan dia berlorek. Dan 1/4 ni adalah baki dia. Yang sebelah dia ni ada 1/4 saja. Jadi ia akan jadi 1/4. Macam cikgu sebutkan tadi, nombor bercampur adalah gabungan nombor bulat dan pecahan wajar. 1 ini adalah nombor bulat dan 1/4 adalah pecahan wajar. Ini adalah nombor bercampur. Nombor bercampur dia ada kawan dia yang penuh semua dan dia ada kawan dia yang tak cukup. Itu nombor bercampur. Okey, pecahan tak wajar. Pecahan tak wajar ni, macam mana pula kita nak cari pecahan tak wajar? Okey, pecahan tak wajar dia mesti ada banyak juga macam ni. Okey, contohnya dia macam nombor bercampur juga, dia punya gambar rajah. Dia ada kawan yang semua penuh dan dia ada kawan yang tak semua penuh. Okey, yang semua penuh ni ada berapa bahagian? Cuba kita kira. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, nak kira lagi pula kita sambung. 6 kan dekat sini. 7, 8, 9, 10, 11.
Okey, 11 semua yang berlorek. 11 kena perkan dengan 6 sebab satu kumpulan ada 6 bahagian. Okey, kalau pecahan tak wajar, kamu kira satu-satu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 tu kamu dapat dah kira satu-satu kan? Okay, nak per dengan berapa? Perkan dengan berapa bahagian satu kumpulan. Satu kumpulan ada 6 bahagian. Jadi itu adalah 11 per 6. Pecahan tak wajar dia 11 per 6. Kalau nombor bercampur dia kat sini akan jadi 1. Ini 1 sebab semua lengkap. 1, 5 per 6. Sebab ini bahagiannya 5 per 6. Itulah. Tapi kamu kena tahu yang pecahan tak wajar dan nombor bercampur menggunakan gambar rajah yang sama. Boleh menggunakan gambar rajah yang sama. Cumanya cara kamu nak tulis dan cara kamu nak kira itu sahaja yang berbeza. Kalau pecahan tak wajar macam cikgu sebut tadilah, kamu kena kira satu per satu dia punya kawasan dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 per 6. Satu-satu kamu kira. Tapi kalau tadi ini nombor bercampur tadi yang kita tengok ni, kamu tak kira satu-satu, kamu kira berapa penuh? Ada 1 penuh. Jadi 1 dia nombor bulat dia. Berapa baki dia? Ada 1 per 4. Jadi 1 per 4. Okey, kita tengok pula contoh ni. Okey, contoh ni pun Pizza juga dia cari pecahan tak wajar. Macam cikgu sebutkan tadi, pecahan tak wajar kamu kena kira 1 per 1. Kira 1 per 1 bahagian dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Okey, semua ada 13 bahagian yang berlorek. Okey, 13 per berapa? 13 kena perkan dengan 6 sebab satu kumpulan ada 6 bahagian. Mesti perkan dengan 6. Tak boleh kamu nak perkan dengan 18 ke tak. Kamu kena tengok satu bahagian, satu kumpulan ada berapa bahagian. Okey, ada 6 bahagian. Jadi perkan dengan 6. Kira satu-satu tapi nak per tu tengok bahagian untuk satu kumpulan sahaja. Okey, itu pecahan tak wajar dia. Macam mana pula nombor bercampur dia? Okey, tadi kita kata nombor bercampur tak payah kira satu-satu. Kira berapa pizza yang ada semua. Berapa pizza yang ada semua sekarang? Ada 2 pizza. Jadi 2 tu nombor bulat yang besar depan dia. Okey, 2 tu nombor bulat yang besar depan dia. Dan bakinya kat sini adalah 1 per 6. Jadi 2, 1 per 6. Kalau nombor bercampur, kamu kira berapa pizza yang penuh. Okey, ada 2 biji pizza penuh. Jadi 2 tu tulis besar-besar kat depan. Okey, bakinya ialah 1 per 6. Jadi kamu gabungkan 2, 1 per 6. Okey, macam cikgu kata tadilah, pecahan tak wajar dan nombor bercampur boleh guna gambar rajah yang sama. Sebab dia adalah sama je dia punya bentuk bahagian dia ni. Tapi dia ada perbezaan dari segi cara penulisan dia dan juga kamu nak kira macam mana tu. Itu saja beza dia. Jadi 13 per 6 ni adalah sama dengan 2, 1 per 6. Cumanya 13 per 6 dalam bentuk pecahan tak wajar dan 2, 1 per 6 dalam bentuk nombor bercampur. Tapi kalau kita lukis jadi banyak dia sama je. Okey, ni pula pada muka surat 89. Buku teks kamu pada muka surat 89. Dia tunjukkan contoh-contoh lain. Okey, contohnya gambar yang pertama ini kalau kita nak cari pecahan tak wajarnya 1, 2, 3, 4, 5. 5 per 2 sebab satu kumpulan ada 2 bahagian saja. Jadi 5 per 2 ini adalah apa? Pecahan tak wajar kan nombor bercampur? Pecahan tak wajar. Okey, macam mana pula nak cari nombor bercampur? Kira kumpulan yang penuh semua. Kira kumpulan yang penuh semua. Berapa kumpulan yang penuh semua? Ada 2. Jadi 2 bakinya 1 per 2. Jadi 2, 1 per 2. Okey, kamu tengok balik dia punya contoh-contoh dekat buku teks kamu muka surat 89. Perhatikan. Cuba teliti. Cuba fahamkan. Okey, untuk latihan. Okey, cikgu harap kamu boleh buatlah latihan yang cikgu nak bagi ni.
Okey, untuk pecahan bentuk termudah, siapa yang belum siapkan latihan buku aktiviti muka surat 56, tolong siapkan. Yang belum siapkan, tolong siapkan. Dan untuk pecahan tak wajar dan nombor bercampur, tolong sambung latihan kamu untuk muka surat 57 dan 58. Lepas kamu siap, kamu ambil gambar, kamu hantar kepada cikgu untuk cikgu semak. Okey, jadi 56 tu siapa yang tak siap lagi tolong siapkan, dan lepas tu sambung muka surat 57 dan muka surat 58. Cikgu harap kamu fahamlah apa yang cikgu cuba sampaikan hari ini. Kalau kamu ada apa-apa masalah, kamu boleh terus PM cikgu di WhatsApp pada bila-bila masa. InsyaAllah cikgu akan cuba jawab. Dan cikgu harap kamu kekal sihat di rumah. Okey? Jangan keluar rumah kalau tak ada urusan. Jaga diri baik-baik. Okay, kita akan jumpa lagi pada sesi seterusnya selepas ini. Sekian, terima kasih. Bye.